Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syekh Abdul Samad Al-Falimbani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini Allah mengizinkan kita berada di dalam satu majlis yang mulia, iaitulah majlis ilmu. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap agama Allah. Maka dengan kefahaman itulah akan membuahkan hasil keimanan dan ketakwaan. Maka hasil iman dan takwa itulah akan diberi ganjaran pahala dan ditempatkan di dalam syurga nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung muqaddimah fi bayani fadlil ilmi. Situ. Ni baru muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu. Fasal yang pertama. Betul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Al-Muqaddimatu fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusulun. Ini muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu, dan di dalam muqaddimah ini beberapa fasal. Jadi kita nak masuknya berkenaan dengan cerita tentang kelebihan ilmu. Maksud kelebihan di sini
kelebihan ilmu agama, kelebihan orang yang menuntutnya, kelebihan orang yang mengajarnya. 3 perkara. Pertama, kelebihan ilmu itu sendiri. Yang kedua, kelebihan menuntut ilmu itu. Dan yang ketiga, kelebihan mengajar akan ilmu itu. Dia ada 3 kelebihan. Fasal yang pertama, al-faslul awwalu fi fadilatil ilmi wal muta'allimi wal muallimi, iaitu fasal pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan orang yang menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Jadi ilmu yang dimaksudkan sini ialah ilmu agama. Sebelum tu kita nak tengok sama-sama kenapa kebanyakan kitab-kitab agama selain daripada kitab ni lah yang kita mengaji ni, Sairus Salikin atau kitab-kitab lain, jenis kitab-kitab pondok lah. Kalau bukan yang kitab pondok saya tak pasti, tapi kitab-kitab yang jenis turas, kitab-kitab lama, kebanyakannya dia akan mula dengan kelebihan menuntut ilmu. Bacalah kitab Usul Tauhid pun macam tu, kitab Hidayatus Salikin pun macam tu. Yang kita baca ni Sairus Salikin. Kitab Minhajul Abidin pun yang tu juga. Kitab Hikam pun tu juga. Banyaklah. Kebanyakan kitab muka depan sekali, selepas dia bicara tentang mukaddimah kitab, tajuk pertama, bab pertama, fasal pertama, mesti dia cerita pasal kelebihan menuntut ilmu. Jadi timbul satu persoalan, kenapa? Kenapa tak letak lain dulu? Hatta kitab fiqah pun, fiqah ni kita faham dia menceritakan tentang ibadat. Contohnya kitab Hidayatus Sibyan dan sebagainya, ataupun Safinatun Najah dan sebagainya. Dan kebanyakan kitab-kitab fiqah pun dia mula dengan ilmu dulu. Sebab apa? Sebab nak beramal itu mesti dengan ilmu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu makmumnya. Maksud makmum, ilmu itulah yang kena ikut imam. Imam dia amal itulah yang kena ikut imam, imam dia ilmu. Makna amal kena ikut ilmu. Tak payah cerita pasal ilmu akhirat, ilmu dunia pun macam tu juga. Sebab tu tak pelik kalau kita tengok dalam bab keduniaan, lahir budak mesti diajar ilmu dulu, pergi sekolah dulu. Paling cik tadika pasti, lepas tu pergi masuk sekolah rendah, lepas tu masuk pula sekolah menengah. Kan? Lepas tu kalau rasa nak sambung belajar, pergi diploma, tak kerja lah. Lepas tu degree, lepas tu master, PhD. Kan? Nak ceritanya ilmu dulu. Dan kenapa tak kerja tu? Ada tak orang dia tak masuk tadika, lahir tu pas umur 7 tahun pergi masuk kerja. Masuk kerja jadi engineer, ataupun jadi doktor. Kerja dulu doktor, kata dia tak apalah, kerjalah dulu kat 10 tahun jadi doktor. Pas habis 10 tahun kerja doktor baru ngaji bidang medik. Ada tak jadi gitu? Kalau jadi gitu, jadi macam mana kak? 10 tahun dia kerja dulu jadi doktor. Lepas 10 tahun kerja doktor tu, baru dia pergi universiti belajar bidang medik. Agak-agak dalam 10 tahun yang dia kerja, berapa banyak mati bawah tangan dia. Dan dia tak belajar lagi. Lepas tu dia kerja terus. Dia cocok orang sana, cocok orang sini. Lepas 10 tahun baru dia belajar. Lepas dah kerja tu baru dia belajar masuk EU. Masuk EU, lecturer kata, kan, kalau orang demam bagi Panadol, orang cai manis baru bagi ubat diabetes. Dia pun kata, lah iya ke? 10 tahun dulu orang demam saya bagi ubat diabetes, dia kata. Faham tak maksud saya? Benda ni tak jadi, mana dia jadi? Gila kalau jadi. Tapi nak bagi faham, dunia bermula dengan menuntut ilmu, barulah bekerja. Kalau dunia kita boleh faham, dah kenapa akhirat tak faham?
Apa yang saya nak maksudkan? Berapa ramai di antara kita yang beramal dulu tapi tak berilmu. Nah, bukan 10 tahun. Tadi saya buat contoh 10 tahun je kerja jadi doktor. Ini 60 tahun, 50 tahun semayang. Lepas tu pah pencen baru belajar bab semayang. Bukan sinilah, tempat lain. Kan tak boleh balik aku. Nah, contoh. Tak kata siapa-siapa, contoh je. Habis gitulah. Sesuatu yang berselera habis ibadat. Mayang tak tahu ke benda mana macam mana hukum, main buat lah. Macam tadi lah doktor tu, dia kerja dulu 10 tahun jadi doktor. Lepas tu baru dia belajar medik. 10 tahun tu jadi macam mana doktor tu. Jadi kelang kabut lah. Main cocok orang, main bagi hentam ubat. Dia tak belajar, mana dia nak tahu. Begitu juga ibadat. Berapa ramai yang buat ibadat dulu tapi tak mengaji. Akhirnya ibadat dia entah ke macam mana jadi pun kita tak tahu. Yang tu yang selalu saya sebut kat mana masjid surau. Sebab kita tengok penyakit dia dah semakin berleluasa, kan? Iaitulah angkat tangan tiap-tiap kali rakaat. Ini masalah. Tu sebab itulah punca tak mengaji. Tapi boleh tahan lagi. Tu datang kat masjid. Yang tak datang tu tak tahu, kan? Tak apa, yang datang masjid tu 4 rakaat dia angkat tangan. Yang tak datang takut-takut angkat pun tidak. Lagi teruk. Nak 4 rakaat mana ada. Dia 4 tempat saja angkat tangan. 4 tempat saja. Tak percaya tanya ustaz-ustaz mengajar fiqh. Yang pertama, tempat pertama dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang mula-mula sekali tu. Allahu Akbar, kita angkat tangan. Tu sunat hukum dia. Yang kedua, tempat angkat tangan takbir intiqalat. Maksud intiqalat ni penghubung. Takbir intiqalat ya takbir yang menghubungkan satu rukun dengan satu rukun. Daripada berdiri nak turun rukuk, Allahu Akbar, tu angkat tangan sunat. Lagi tempat yang ketiga iaitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tu tempat ketiga. Tempat 1 2 3 ni biasanya orang okey, tak ada masalah. Tapi tempat keempat yang banyak keliru dan gagal. Kan? Tempat keempat ialah daripada sujud nak bangun berdiri. Di situ ada tempat boleh angkat tangan, ada tempat tak boleh angkat tangan. Nak angkat tangan daripada sujud pergi berdiri tu, nak angkat tangan tu dia ada 2 syarat. Syarat yang pertama, mesti rakaat kedua nak pergi ketiga. Sujud tu rakaat kedua lagi. Bila dia bangun berdiri, masuk rakaat ketiga. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, mesti ada tahiyat awal masa tu. Maknanya dia angkat sujud tu, tahiyat awal, lepas tu dia pun bangun berdiri, baru ada angkat tangan. Selain daripada 2 syarat ni, tidak ada angkat tangan. Dan tu berapa rakaat pertama nak pergi rakaat kedua angkat tangan, mana ada tahiyat awal? Ada tak orang buat? Adalah, tapi bukan sini tak. Tempat lain. Taman lain, ni taman lela. Kan? Rakaat pertama sujud, dia bangun berdiri, rakaat kedua dia angkat tangan. Mana ada tahiyat awal situ, apa pergi angkat tangannya? Apalah yang tu. Lepas tu rakaat kedua nak pergi rakaat ketiga. Yang ni baru ada. Sebab tu rakaat kedua nak pergi ketiga dan ada tahiyat awal. Lepas tu rakaat ketiga nak pergi keempat. Yang ni pun tak ada tahiyat awal, apa pergi angkat tangan lagi. Lepas tu rakaat keempat. Yang ni kalau angkat tangan juga bengong. Mana ada pergi rakaat kelima. Tu. Tu cerita dia. Lah iya ke, dia tanya. Iyalah. Sebab apa? Sebab dah hujung baru nak mengaji. Sekali lagi, bukan di sini, tempat lain. Nak ceritanya. Itulah keadaan. Kenapa ulama-ulama karang kitab letak depan sekali kelebihan menuntut ilmu. Dia bicara ilmu dulu. Kerana ilmulah yang nak selamatkan amal. Kerana kalau amal itu tanpa ilmu, amal tu akan rosak. Amal tu akan rosak. Amal inilah yang kita nak bawa bertemu Allah. Amal itulah bekalan yang nak boleh pahala dengan amal, bukan dengan ilmu. Jadi amal tu ibaratnya macam emas. Emas kita nak bawa,
kita nak pergi berjual beli ke berdagang nak, maknanya nilai kita lah emas tu. Amal tu gitulah. Tapi kalau emas tu tak ada sarungnya, tak ada bekas peti besinya, maka emas tu habis rosak gitulah. Orang duk ambil, dia tercicir, hilang, begitulah. Kalau amal tidak ditutup dengan ilmu, maka amal tu akan rosak. Ibarat juga amal tu macam makanan. Kalau makanan tu tak ada bungkusannya, maka rosaklah makanan tu. Basilah dia, terdedah gitu je. Kalau orang hidang atas pinggan, atas meja pun, dia akan tutup dengan tudung saji. Dia tengok pagi-pagi orang jual nasi lemak, kan ada bungkusan. Mana ada orang letak nasi lemak, letak nasi tu atas meja dengan telur. Lepas tu dia kata bungkusan tak ada. Tak ada, tak main kita bungkus-bungkus, dia kata. Mana ada, gila orang itu. Mesti dia letak dalam bungkusan supaya nak jaga nasi tu. Begitu juga ilmu dan amal. Yang kita nak amal, tapi untuk selamatkan amal mesti ada ilmu yang melapiknya. Nak. Jadi sebab tu ilmu tu penting. Walaupun tadilah nasi lemak tadi, kita tak makan ketah bungkusan dia, yang kita makan nasi. Tapi kalau tak ada ketah bungkusan, nasi pun jadi rosak. Jadi walaupun tak makan kertas tu, tapi kertas tu penting. Walaupun ilmu tu bukan kita nak bawa, bukan ilmu tu menjadi amal, tapi daripada ilmu lah menghasilkan amal. Maka sebab ada ilmu lah amal itu selamat dan amal tu jadi betul. Nak? Tu belum cerita-cerita yang lain lagi tu, yang jenis macam-macam. Mazhab Jepun pun ada. Duk hangguk kepala, macam saya pernah cerita dulu. Nak bagi salam hangguk kepala, assalam, tercampak songkok ke depan tu. Ambil mana? Macam-macam ni. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Bila tak mengaji, dia jadi macam-macam. Sebab tu penting ilmu mesti duduk mula-mula sekali. Kalau kita baca dalam kitab Faridatul Faraid, malam semalam saya kuliah di di Belah Gopeng, baca kitab tu. Kitab tu depan sekali Tok Syekh kata, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni orang-orang yang cukup akalnya dan balighnya daripada lelaki ataupun perempuan, yang pertama-tama sekali kenalah dia mengenal Allah. Maknanya menuntut ilmu, kenal Allah dulu, tu pertama sekali. Sebab itulah keluar pepatah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Tapi hari ini adakah jadi begitu? Dah. Hari ini awal-awal hidup mengenal makhluk. Awal-awal hayah ma'rifatud dunia. Awal-awal kehidupan kenal dunia dah. Bila kenal dunia, baru dia tahu dunia ni kencing dia, dunia ni tipu ke dia. Bila dah kena tipu dengan dunia, baru nak balik, nak cari Tuhan, baru nak pergi ke Allah. Nah, tengok dunia tipu tak tipu kita. Kita kumpul duit, kita beli kereta baru. Yang baru ni keluar Proton keluar jenama apa tu? Proton apa? X siapa tahu nama dia? Sini tak tahu. X apa? 50 kan? 70? 50. Mana baru? 50 ke 70? 50. Tahu juga punya. Proton X50 baru keluar, kita beli. Kursi dalam plastik ni. Tak cabut. Sonok bawa. Baru hari ni beli, lepas tu esok kita bawa jalan-jalan. Baru semalam tu beli, hari ni kita pusing-pusing, lepas tu kita kata boring bawa kereta ni. Kita pun nak pergi jual balik. Masa beli semalam, harga dia, saya pun tak tahulah harga betul dia berapa. Mungkin 60-70k ke apa, contohlah. 70,000. Esoknya kita nak jual, dapat balik tak 70,000? Tak dapat dah. Tu maknanya dunia kencing kita. Betul tak betul? Kita kena tipu dengan dunia. Kita beli dia bukan main penak lagi, 70,000. Lah kali jual balik 70,000, tak dapat. Dia akan turun harga. Sebab apa? Sebab dia kata kita dah pakai. Memanglah kita pakai. Kalau kita tak pakai pun turun juga. Tak, saya tak pakai, cakap kat dia. Sebab balik-balik tu saya letak bawah garah, tak usik langsung. Habuk nak jatuh, saya tepis.
Oh, dia kata. Nampak? Tak kira mau tepis tak tepis, harga tak boleh dapat dah, macam asal balik, turun. Itulah dunia. Tak? Nah, kita penat-penat berhempah pula lah. Sampai orang kata sampai berpeluh. Ni peluh pun habis lah, kering. Tak ada peluh pun tak ada nak keluar. Penat sangat. Kan? Lah kali tak ada apa kak. Itulah pulun sangat sibuk pergi kerja siang malam. Dah siang tu cukup dah, bahagian nak cari duit. Bahagian malam lah pula nak cari pahala. Sebab tu kebanyakan ibadat-ibadat yang hebat disebut malam. Tahajud malam, tarawih malam. Cuba buat tarawih siang, pas Zuhur. Siapa nak mayang? Ada tak? Dengan ustaz-ustaz tidur. Ada tak? Kan? Betul. Maknanya siang kita sibuk dengan dunia, tak apa. Allah bagi peluang untuk kehidupan. Dah bahagian malam untuk bahagian agama, bahagian dengan Allah Ta'ala. Ada seorang gubernur, saya tak ingat nama dia apa. Dia gubernur kepada Khalifah Saidina Umar. Saidina Umar kenal lah ketegasan dia. Kena-kena pula dia jadi khalifah lagi lah. Perdana Menteri tegas. Menteri jangan main-main, buat silap sikit siap. Kan? Tiba-tiba ada rakyat mengadu kepada Saidina Umar. Wahai khalifah, apa punya kamu punya gubernur ni? Kamu lantik dia macam mana? Nah, dia kata nak jumpa dia waktu siang, malam tak boleh jumpa. Amboi besar sangat dia. Rakyat komplain. Oh, zaman dulu boleh, sekarang kalau cakap banyak siap ah. Dulu boleh tegur, kan? Sebab apa teguran itu nak membetulkan. Kan? Akhirnya Saidina Umar panggil gubernur dia tu. Wahai gubernur macam ni. Gubernur dia datang. Betul Saidina Umar tanya, betul ke aku dapat aduan daripada rakyat kata nak jumpa kamu siang, malam tak boleh jumpa? Kata dia betul. Apa alasanmu? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, siangku masa untuk masyarakat, masa untuk manusia aku peruntukkan. Tapi aku tetapkan pada diriku malam masaku untuk Tuhanku. Kalau kedua-dua masa, siangku untuk rakyat, malam pun untuk rakyat, bila masaku untuk Tuhanku? Sedangkan aku walaupun berpangkat gubernur, aku tetap hamba Tuhanku. Tu. Itu gubernur Saidina Umar tu. Dengar itu Saidina Umar kata betul lah, tak apa. Kan? Dah. Kalau sekarang macam mana? Bila nak masa? Tak boleh, nak main golf. Nak main golf, nak sibuk ke lain. Nak dekat pilihan raya, baru dia datang rumah kita. Assalamualaikum, salam. Kan? Habis nenek kita dia dukung je. Tolong suap nasi. Bukan main lagi. Cik tanya pula ni, nak tumpang semayang boleh? Padahal surau depan tu je. Nak tumpang semayang rumah kita. Tunjuk warak lah. Macam-macam. Kan? Lepas dia tu dah dapat dah. Mana dia datang rumah kita dah. Kita kena pergi rumah dia. Gigi pun tak boleh, kena buat appointment. Dulu tak ada appointment pun. Tu kata bayar. Nak cari macam mana zaman khalifah. Tu disebut Khulafa Ar-Rashidin. Yang layak dapat nama Rashidin ni nak 4 orang, cuma ada setengah ulama tambah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Sebab sifat dia pun macam khalifah yang 4 orang ni. Kan? Dia jadi pemerintah, dia tak letakkan ketinggian jawatan dan keegoan dia, tapi jadi pemerintah lah lebih teruk dia daripada rakyat. Saidina Umar bila dah meninggal dunia, wafat, kan? Bila nak mandikan jenazah Saidina Umar, berbirat belakang badan ni. Berbirat-birat, bergaris-garis belakang badan dia. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun apa jadi berbirat? Tanya bini dia, sebab yang tahu mestilah isteri paling dekat. Tanya isteri Saidina Umar, kenapa badan Saidina Umar begini? Katanya tiap-tiap malam sebelum dia tidur, dia sebat diri dia kerana salahkan apa yang berlaku pada rakyat, disalahkan dia. Kenapa rakyat aku miskin? Kelepak dia pun badan ni. Kan? Kenapa rakyat aku susah? Kelepak belakang badan dia. Nampak? Dia rasa dia yang bersalah bila rakyat dia yang susah. Tu khalifah. Lah ni pergi cari mana YB belakang berbirat badan. Tak cerita betul.
Sebab tu nama mereka ni hebat. Sebab tu makam Saidina Umar dengan Saidina Bakar duduk sebelah Rasulullah. Memang layak tempat dia. Tengok sifat dia macam mana, kan? Bersungguh-sungguh. Dia tak ambil peluang. Tapi dia gunakan ini betul-betul nak tabir. Sebab ni amanah yang dipikul, takut nanti Allah akan persoal nanti di hari akhirat. Itu dia. Baik, jadi kelebihan, iaitu kelebihan menuntut ilmu. Maka ilmu itu yang paling mustahak. Tak kira akhirat, dunia pun sama. Dunia pun mustahak, akhirat pun mustahak. Cumanya yang lebih mustahak ialah akhirat. Tapi kenapa bahagian dunia bagus kita ikut peraturan, belajar dulu baru kerja. Tapi kenapa bahagian akhirat beramal dulu baru berilmu? Itulah kena betulkan balik. Mana ni belum terlambat lagi. Kita ada anak ke mana tahu, kan? Isteri muda mana tahu, kan? Ataupun ada cucu ke, budak baru lahir, didik dia kenal Allah dulu. Jangan sibuklah nak kenalkan makhluk dulu, kenal Allah dulu, kan? Ajar dia. Cakap-cakap saja tak apa. Cakap bawa cucu kita naik motor pusing-pusing petang nak, kita pun tunjuk awan. Tengok awan tu. Kita tak, tu awan. Adik dia pun pelak-pelak, awan dia kata. Kita kata awan ni Allah yang cipta, Allah yang bagi jadi. Mainkan selalu nama Allah pada telinga dia. Memanglah dia belumlah betul-betul faham, tapi bila dah selalu melekat di telinga, nanti bila dia besar dia tanyalah, Allah ni siapa? Allah ni lah Tuhan kita, yang jadikan kita, yang bagi kita nafas. Barulah dia kenal Tuhan. Kan tak? Ini ajar dalam telefon, Doraemon, Nobita, nampak? Boboiboy. Dia kenal Boboiboy. Allah tak kenal. Tu yang bila tok dia balik daripada kuliah, ceceng, Boboiboy. Tok pun lebih kurang tak? Tok pun jadi raksasa. Kata. Ada faedah itu. Kan? Memanglah taklah berdosa, tapi tak ada faedahnya. Baik faedah kenal Tuhan. Mana tahu besar dia jadi ulama. Kan? Dia gitu. Baik. Jadi kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Okey, baik. Yang paling pertama, mustahak, nombor satu, menuntut ilmu dulu. Kemudian dalam menuntut ilmu tu, nak menuntut ilmu apa? Sebab ilmu ni pecah banyak pula. Dia ada ilmu duniawi, ada ilmu ukhrawi. Yang paling mustahak, ilmu ukhrawi dulu. Ilmu dunia nanti-nanti pun tak apa. Sebab ilmu dunia ni kalau tak belajar pun boleh hidup. Tapi ilmu ukhrawi kalau tak belajar memang hidup, tapi agamanya mati. Jasad je hidup, agama mati. Tapi kalau tak belajar ilmu dunia, jasad tetap hidup. Jangan risau. Tak percaya kita tengok Dayak dalam hutan, orang asli Kadazan dalam hutan. Bila pula dia ambil SPM? SPM tak ada, cakap orang putih lagi tak kerti. Saya kata cakap orang putih, cakap Melayu pun tak betul lagi. Tapi boleh hidup tak? Boleh. Pantang lintas makan. Lalu kijang dia sapu. Lalu natang hidung tak siap pun dia ambil juga. Natang babi makan juga dia. Kan? Makna nak ceritanya boleh hidup. Perut ni kembung ni buncit nyandar kat pokok pisang. Elok je. Padahal tak pandai cakap orang putih. Dan tiba-tiba pelik dah kita. Orang dalam hutan pun boleh hidup. Tak pening nak hidup. Kita duduk tengah bandar jadi takut nak hidup kalau tak ada SPM, tak ada itu, tak ada ini. La ilaha illallah. Wah, asli dalam tu lagi pelik tengok kita. Dia kata kami dalam boleh hidup tak ada SPM. Lu orang duduk luar takut apa? Kata. La ilaha illallah. Dia pun pelik dia kata. Tu apa yang kita nak takutnya? Kita dimomok-momokkan, ditakut-takutkan. Kalau tak ada sijil, habis nak kerja apa? La ilaha illallah. Dah kalau niaga burger kena ada SPM ke? Orang tu nak beli burger, SPM ada? Kalau SPM ada, baru saya order daging double. Tak ada SPM, tak nak. Benjo je. Tak ada. Orang tak tanya. Dah niaga lah. Niaga burger. Bukan kena pakai SPM pun, niaga burger. Kan? Dia kata niaga burger tak kelas. Itu masalah hatimu. Nafsu, nak yang kelas, nak pangkat tinggi, nak rasa hebat.
Padahal janji halalkan rezeki. Daripada pakai kod, tali leher, bukan main lagi gaya cakap orang putih menyembuh. Tapi puluh-puluh ribu masuk duit rasuah. Tak kena bakar dalam api neraka esok. Kawan tu mungkin tak sampai puluh ribu, berapa kerat dia dapat, tapi halal. Kan? Lebih baik sedikit, lebih baik apa kedana, tapi tak masuk neraka Allah. Halal jalan rezeki dia. Daripada mu kaya raya, hidup senang di atas dunia, tapi kamu dibakar siang dan malam, secara berterusan di dalam neraka Allah di hari akhirat. Itu orang yang bijak. Lepas tu kita biar jadi cerdik. Dunia lebih kurang sudah. Okeylah, bukan salah dia ambil SPM, belajar sekolah kebangsaan, silakan. Tapi jangan sampai meninggalkan pelajaran agama. Saya tanya cikgu sekolah, adakah subjek agama menjadi prasyarat kepada lulusnya SPM? Dia kata, tak Ustaz. Maknanya seolah-olah subjek agama ni tak berapa penting. Bukan tak berapa penting lah, memang tak penting. Maknanya budak lulus ke tak lulus, tak ada masalah. Tapi kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah tak lulus, SPM gagal. Oi, gitu. Habis masuk dalam kubur lagi, cikgu malaikat nak tanya apa dalam tu? Nak tanya bab sastra, nak tanya bab pantun Pak Kerat, nak tanya bab sejarah. Dia nak tanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak belajar agama, nak jawab macam mana Allah Rabbi? Kenapa saya tekan sungguh benda ni? Ni kita nampak hasil dia sekarang. Hari ni sudah ada satu orang berani buat satu video viral kata nak keluar Islam. Zaman dulu-dulu, zaman Piramli, gambar TV pun hitam putih, color tak ada lagi. Pakai baju baya ketat. Tak ingat dulu? Rambut jambul ke depan. Zaman Pop Yeye, seluar kembang bawah, naik Vespa. Ada tak? Orang lama mesti tahunya. Lara-lara zaman tu pun, nakal-nakal zaman tu pun, tak pernah lagi kita dengar orang cakap di khalayak ramai, aku nak keluar Islam. Tak ada. Tak berani. Zaman dulu mak rempit ada tak? Zaman dulu, kan? Tapi teruk-teruk mak rempit pun tak berani nak cakap keluar Islam. Dia kata kita jahat-jahat pun jangan cakap nak keluar Islam, dia kata. Oh, yang ni tak lewat gurau, dia kata. Ni bukan benda main-main, ni akidah, dia kata. Oh, pandai gak merempit sebut akidah. Kan? Makna dia reti gak. Sebab apa? Sebab dulu penekanan ilmu agama masih lagi kuat. Dulu biasanya orang memang gitu, sekolah agama dia ada lagi. Sekarang ni sekolah agama kacau, apa semua kacau. Pendidikan agama, batu bersaing pula dengan pendidikan dunia, ditambah pula dengan hiburan duniawi. Kan? Ini ada program TV nyanyi-nyanyi hari tu, apa nama kat TV tu? Anugerah apa? Alah, awak tak tahu pula. Anugerah juara lagu kan? Tak ada yang jawab pula. Baru nak kena kan? Anugerah juara lagu AJL. Dulu anugerah bintang popular, kita dah pam ustaz-ustaz dah bantai dah. Tengok keluar pula AJL pula. Macam tak takut wabak COVID-19 ni. Kita surah masjid sungguhlah ikut SOP. Tapi mereka bagai maksiat berlambak-lambak lagi nak buat. La ilaha illallah. Ni apa cerita ni? Ni lepas tu kita harap kerajaan pandang benda ni serius. Dia bukan semata-mata dengan ikut kaedah pemikiran akal. Okey, pakai pelitup muka, penjarakan sosial, tulis nama sejahtera, gitu gini. Dah bahagian maksiat. Ini juga salah satu punca wabak ni terus merebak. Jangan fikir logik je, fikir juga dari sudut pandang sudut agama. Ni mana pergi tauhid kita, mana agama kita. Kalau negara kafir, dia hanya fikir logik, tak pelik sebab dia kafir. Ni negara umat Islam, logik memang ada, tapi atas daripada logik Quran dan hadis. Agama duduk atas. Kena pandang dulu hubungan kita dengan Tuhan. Macam mana pulihkan balik, betulkan balik, tinggalkan perkara maksiat, kurangkan perkara maksiat, hindarkan. Ini masih lagi seolah-olah mencabar Tuhan. Ni jadi satu masalah.
Kan? Memang kita tak buat. Tapi bila mereka buat, Allah turun bala, kita kena tak? Kena sekali lah. Kan? Tak ada bala tu nak turun, rumah tu imam, kena. Kena juga rumah tu imam, Tok Bilal, rumah ustaz, tok guru, ulama' semua kena. Sebab tu kita tak boleh diam. Kalau kita tak kena, tak apa, lantak hang nak buat maksiat. Kami tak kena, tak apa. Tapi masalah kami pun kena. Kan? Sebab tu tak boleh kita mendiamkan perkara ni. Dia puncanya itulah sebab jahil bab agama. Orang pandang agama ni jadi sebahagian. Agama bukan kehidupan. Sepatutnya agamalah yang memayungi. Lepas tu kalau kita tengok cerita Isra' Mi'raj yang lepas, kan, disebut dalam suratul Isra' ayat pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang disebut dalam ayat tu masjid. Maknanya Nabi daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Kenapa disebutkan masjid? Kerana masjidlah yang paling besar. Masjidlah tunggak. Maksud masjid itu lambangnya agama. Nak menunjukkan agamalah segala-galanya. Tunggak. Sebab tu Nabi bila hijrah daripada Mekah ke Madinah, perkara pertama sekali Nabi perintah pada sahabat untuk buat ialah bina masjid. Bukan bina rumah Nabi lagi. Bina masjid dulu. Bukan bina pejabat, bina masjid dulu. Di zaman Saidina Umar jadi khalifah, ada delegasi daripada negara luar nak jumpa khalifah. Di manakah pejabatnya khalifah Saidina Umar? Tanya. Nak rakyat pun tunjuk kat Kubah, Masjid Nabawi. Orang pun pergi makin dekat sampai dah kat masjid. Mana dia yang dikatakan pejabat? Dia kata kawan tu kata, itu masjid, rumah ibadat. Aku tanya pejabat. Kata rakyat tu, yalah, itulah pejabatnya khalifah, yakni masjid, rumah Allah. Khalifah duduk di masjid. Maknanya tempat pentadbiran masjid. Nak menunjukkan pentadbiran itu Islam. Payung dia Islam. Tapi hari ini kita dapat lihat, pentadbiran negara, Islam bukan menjadi payung, tapi Islam hanya jadi sebahagian. Islam hanya jadi sebahagian jabatan ataupun kementerian. Yang lain tak ada kait. Kan? Sebab tu bila kita, macam saya dijemput kuliah di Pulau Pangkor. Kan? Dalam musim-musim Covid ni, kita pergilah. Pergi tengok, nak pergi Pulau Pangkor tu kena naik feri. Takkan nak berenang sendiri tak? Naik feri, masuk dalam feri tu, mana ada jarak. Duduk rapat elok. Lagi ramai pula tu, apa tak ramai. Dulu dia buat agak sejam sekali feri lalu. Tapi ni sebab nak jimatkan kos, dia buat 3 kali je. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Bayangkan bila 3 kali je lalu, orang mesti berhimpun nak pergi masuk. Bayang berapa ramai masuk. Jadi kita masuk dalam tu, duduk rapat-rapat macam biasa. Duduk ikut kursi tu. Tak ada pun pangkah-pangkah ke tak ada, ikut duduk. Dalam hati saya, tak ada jarak. Tapi masjid ada jarak. Bila kita cakap gini, dia kata apa? Itu masjid bawah jabatan agama, Ustaz. Feri bukan bawah jabatan agama. Betul lah tu. Tapi atas dua-dua jabatan ni siapa dia? Bukan orang yang sama. Mana kuasa besar tu? Ini yang saya cakap, agama jadi sebahagian sahaja, bukan memayungi semua. Jadi bila kita nak tegakkan Islam pada sudut yang lain, ini bukan bidang kuasa jabatan agama. Ini yang masalah. Sedangkan Islam semua dah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam tu semua sekali. Kan? Bahagian makan, bahagian minum, bahagian apa saja berkait dengan Islam. Bila kita tegur bahagian hiburan, ini bukan bawah jabatan agama, ini bahagian Kementerian Pelancongan, Hiburan dan sebagainya lah. Macam mana nak cakap kalau itu? Apa yang boleh cakap benda dia? Bab tahlil, kan? Bab mandi mayat, bab tu. Itu adalah konteks agama. Akhirnya agama dinampak kecil sahaja. Dia bermula daripada dalam pelajaran lagi lah. Sebab tu disebut ni ilmu paling penting. Tengok dalam pendidikan sekolah, ilmu agama jadi suku je sebahagian, tak bercampur dengan subjek-subjek yang lain.
Jarang nak jumpa cikgu sekolah. Contohlah cikgu matematik, dia ajar budak-budak sekolah nombor 1, 1. Kenapa tak kaitkan dengan agama? Nombor 1, adik-adik ikut 1. 1 ialah Allah yang satu. Walaupun dia belajar matematik, kaitkan dengan agama. Sebab hidup kita ni beragama. Dah, one apple. Apple pula dia buat contohnya. Ada. Tak boleh faedah apa? Itu saya sebut tadi tu. Agama. Akhirnya bila berjauhan dunia dan akhirat, dunia dan agama, ini yang berlaku. Setelah 63 tahun kita merdeka, ada orang sudah berani kata nak keluar Islam. Seolah-olah tak ada rasa takut langsung dan sensitif di hati dia. Tak ada rasa apa-apa. Nenek moyang kita dulu-dulu, mak ayah kita dulu-dulu selalu duk pesan, jangan tengok salib, jangan lalu dekat kaki 5 kedai Cina, supaya ada rasa sensitif. Bukanlah kalau kita tengok salib jadi Kristian, dah. Tapi nak ajar sensitifnya antara pergeseran agama. Hari ini sensitif itu semakin dibuang. Sama macam pergaulan lelaki dan perempuan. Fitrah Allah buat lelaki dan perempuan ni dia ada rasa malu. Walaupun budak-budak kita usik-usik dia. Saya ada anak buah nama Orchid perempuan, Orchid Hanani. Dia baru masuk sekolah darjah 1 saja usik. Okey, ada power dia pun malu. Apa Pak Lang ni, dia kata. Dia malu. Maknanya perasaan tu memang Allah dah letak dah ada rasa malu. Tapi dia ajar di pendidikan sekolah, buang rasa malu tu. Betul tak? Cikgu marah. Ni apa bising ni? Mat, kamu bising. Kalau kamu bising lagi, Mat, kamu ni cikgu letak kamu duduk sebelah Aminah. Mat pun dalam hati kata, Aminah awet aku cantik ah. Dia lagi bising. Wah bising. Nampak? Ada pula dia suruh duduk belah perempuan. Lagi syok lah. Itu yang jadi makin menjadi-jadi. Bantu tengok pendidikan kita sebelum merdeka dan selepas merdeka berbeza, tuan-tuan. Cuba kaji balik sejarah. Pendidikan sebelum merdeka, madrasah, pondok. Diasing laki perempuan. Macam dalam masjid ni ngaji ni, laki depan, perempuan duduk belakang. Tapi pendidikan sekular yang datang daripada barat, campur laki perempuan. Cuba kita buat kuliah ni campur laki perempuan, macam masa lagi ramai daripada ni datang. Kena pula tahu perempuan tu janda, lagi ramai duduk dekat dengan dia. Nak campur, mana boleh campur? Nampak? Itu Allah ajar. Jadi sebab tu kita nampak, pengasingan ni di surau masjid je. Luar surau masjid tak payah asing, tak apa. Maknanya Islam di masjid je lah, Islam di surau je lah. Luar tak payah Islam, tak apa. Itu. Ini yang jadi Islam tu suku dalam kehidupan kita. Allah, kalau suku Islam dalam kehidupan kita, pintu syurga mana nak buka untuk kita? Islam ni kena sepenuhnya diri kita, badan kita, jasad kita. Itulah Islam, diri kita. Islam tu agama, nizamul hayah, cara hidup. Bila sebut cara hidup merangkumi semua aspek. Itulah Islam. Makannya Islam, minumnya Islam, berjalannya Islam. Apa yang saja kita buat membawa imej agama kita, yakni Islam. Tiba-tiba Islam hanya dipamerkan dalam makna-makna ibadat sahaja. Semayang, makan tak ikut Islam, tak apa. Minum tak ikut Islam, tak apa. Pakaian tak ikut Islam, tak apa. Yang penting semayang ikut Islam. Ini jadi masalah, kan? Allahu Akbar. Penat membebel. Dan baik, jadi itu dia. Jadi ilmu paling mustahak. Jadi ilmu agama. Dalam banyak-banyak ilmu agama pula, yang paling mustahak 3 sahaja. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Ini yang disebut sebagai fardu ain. Apa makna fardu ain? Fardu artinya wajib, ain artinya individu. Maksud individu ni kullu mukallafin, setiap yang bernama mukallaf, setiap orang, baik lelaki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, tak kira siapa pun, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, wajib atas dia belajar 3 ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Lain tak sampai tahap wajib fardu ain.
Kalau wajib pun fardu kifayah nama dia. Fardu kifayah ni, makna fardu kifayah senang je. Orang lain buat, kita tak payah. Senang nak ingat. Maknanya kalau orang lain tak buat, hukumnya jadi sunat je pada kita. Tapi kalau tak ada, seorang pun buat, baru wajib. Itu makna fardu kifayah. Tapi fardu ain, walaupun orang lain dah buat, kita tetap kena buat. Tu fardu ain. Sebab tu saya pesan pada surau masjid semualah ahli jawatan kuasa, kalau nak susun jadual kuliah sebulan penuh, bagus, kita puji. Biar buat tiap-tiap malam ada kuliah, tapi pastikan sebulan pengajian tu mesti dalamnya ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Barulah cukup fardu ain. Ada. Kadang-kadang ada setengah masjid tu kita tengok jadual kuliah dia, fardu ain tak lengkap. Kadang-kadang ilmu tauhid tak ada. Kan? Ilmu tasawuf tak ada. Nah, yang banyak tafsir Quran. Bukan salah mengaji tafsir Quran, tapi tafsir Quran tak masuk dalam fardu ain. Dia fardu kifayah. Fardu ain ni tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid mengaji sifat 20, fiqh mengaji mazhab Imam Syafi'i punya ibadat. Tasawuf ni mengajar bab hati, mengaji bab hati, bab akhlak dan sebagainya. Ada yang tu. Jadi bila asas ni tak lengkap, tu yang jadi macam-macam. Tu yang bagus dia datang mengaji masjid tak tinggal, tapi semayang masih lagi tak betul. Ada banyak tak kena. Kan? Bila kita semayang berjemaah, aula paling utama mengikut imam. Kan? Mengikut imam. Sebab tu orang yang masbuk, masuk dia lambat, dia Fatihah tak sempat habis baca, imam dah rukuk. Wajib dia rukuk bersama imam walaupun Fatihahnya tak habis, kerana mengikut imam itu lebih utama. Ini kadang-kadang kita ketinggalan dengan imam banyak rakaat. Kenapa jadi gitu? Sebab tu kena belajar ni basic-basic asas. Ilmu asas fardu ain ni dia macam ni. Ilmu tauhid ni macam base, tapak. Ilmu fiqh ibaratnya tiang, ilmu tasawuf ibaratnya bumbung. Kan? Tiba-tiba tapak tak ada, tiang tak ada, bumbung tak ada, nak pasang pintu dengan tingkap. Celah mana? Kan? Kena ada asas dulu. Yang ni tapak. Sebab tu orang bila nak buat rumah, dia buat tapak dulu. Lepas buat tapak, dia buat naik apa? Naik tiang. Baru naik, baru ikat bata. Lepas tu baru ditutup dengan bumbung. Segitu juga. Pelajaran yang paling asas tauhid dulu, kemahkan dulu. Sifat 20. Bagi yakin dulu pada Allah. Baru bila yakin pada Allah sikit pun kita tak goyang bab dunia ni. Tak ada risau langsung, takut langsung dengan dunia. Sebab kita hanya yakin dan takut kita semata-mata pada Tuhan yang satu, yakni Allah. Tu tauhid. Lepas tu perkemah ilmu fiqh, belajar bab ibadat, semayang kita bagi betul, cukup syarat rukun dan sebagainya. Lepas tu tasawuf, mendidik hati supaya jangan sombong, takabur, riak dan sebagainya. Selesai dah. Lepas tu nak mengaji yang lain-lain, silakan. Quran pun kalau tak pandai baca tapi dia amal isi Quran, itu lebih baik daripada pandai membaca Quran tapi isi Quran tidak ditegakkan. Ini yang banyak berlaku. Musabaqah lambat-lambat, tilawah Quran berlambat-lambat. Ramai boleh baca berlagu, tapi yang dia hafal ayat Quran 6236 ayat tu, takkan dia tak jumpa ayat tilka hududullah. Takkan tak jumpa ayat azaniyatu wazani fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Takkan tak jumpa ayat-ayat hukum untuk ditegakkan di atas muka bumi. Berapa ramai asatizah, berapa ramai hafiz-hafiz Quran, sakat menghafal saja tak selesai masalah. Kalau Quran itu hanya untuk dibaca, maka Quran sama taraf dengan surat khabar. Sebab apa? Surat khabar hanya baca je. Jadi Quran bukan semata-mata untuk dibaca. Quran dibaca dan ditegakkan hukum di dalamnya. Itu sebab dalam Quran itu ada perintah-perintah daripada Allah. Bila Allah suruh, mana kita kena buat? Tiba-tiba baca je perintah. Baca je perintah. Kan? Contoh macam itulah, tulis kat pintu, siapa nak masuk dalam surau wajib pakai pelitup muka. Kita pun baca, wajib pakai pelitup muka. Dia tak pakai. Contohlah. Lepas tu polis datang saman. Dia kena. Tapi tak apalah, itu nak cerita bab dunia. Tak apa, tak masalah lagi. Boleh bayarlah denda.
Kan? Tapi bab akhirat kalau baca saja, lepas tu Allah tanya, "Oh, tak baca ke dalam Quran masa hidup kat dunia dulu? Aku suruh buat ni, suruh buat ni, kenapa nak buat?" Loh, saya baca je itu. Gitulah. Kan? Tapi kalau tadi orang tadi, dia tak baca kat pintu tu kena pakai tutup muka, tapi dia pakai. Dia kena tak saman? Tak kena. Begitu juga orang tadi, walaupun mungkin dia tak pandai baca Quran, tapi dia tegakkan segala hukum Allah di dalam Quran. Dia kena tak denda dengan Allah? Tak kena. Sebab yang utamanya menegakkan perintah Allah. Tujuan baca sebab nak tegakkan perintah Allah. Hari ni tujuan baca sebab nak bertanding-tanding siapa bacaannya lebih sedap. Tu. Jadi dah jadi mana maqasidnya, mana tujuannya, tujuan beragama tu mana. Kan? Jadi agama ni jadi gitulah, jadi hiasan. Jadi perlumbaan semata-mata, tapi bukannya untuk nak merealisasikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ni kena perbetulkan balik dengan apa yang belum betul. Sebab tu itu ilmu yang paling mustahak, iaitu 3 ilmunya. Ilmu fardu ain, dan ilmu itulah yang dimaksudkan sebagai ilmu yang memberi manfaat. Apa maksud ilmu yang memberi manfaat? Makna manfaat ialah kalau kita buat, bertambah kita takut pada Allah. Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Apa yang kamu buat menyebabkan kamu jadi takut dengan Allah Ta'ala. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kalau kamu mengaji, kamu jadi takut dengan Allah. Hari ini orang tak ada takut. Takut bahasa Melayu dalam bahasa Arab artinya takwa. Paling-paling lekeh pun kita, biar ada takut, walau tak banyak, sikit pun jadi. Sebab tu orang dulu-dulu, walaupun teruk-teruk tadi saya sebut cerita Piramli, pakai baju kebaya ketat ke apa pun, takut tu ada lagi. Tak berani nak cakap. Kan? Kalau dosa tu pun dosa diri dia lah, tapi tak nak kait dengan orang. Lah ni selamba je. Hari ni mana ada takut tengok orang rompak. Mana ada pakai topeng. Dulu pakai topeng lagi. Dia ambil skop bini dia, buat lubang mata. Tup, gitu. Anak tudung tu. Sekarang mana ada topeng-topeng lah, tunjuk muka tu depan kamera. Kan? Sampai kena tangkap dengan poli ingat topeng, poli cuba nak cabut, dia kata dah tak muka saya, dia kata. Tak ada topeng dah, tak ada sikit pun rasa malu, takut, tak ada. Relax, steady. Saya ngajar di di penjara Tapah tu. Kan? Pegawai-pegawai penjara cerita kat saya, Allah Ustaz, kadang-kadang ada orang dia buat penjara ni macam rumah kedua dia Ustaz. Lepas minggu keluar bebas, masuk balik. Gawai tanya, masuk balik, dia kata. Kat luar tak ada job, dia kata. Masuk balik, makan free, dia kata. Makan free dalam tu. Dia buat macam hotel. La ilaha illallah. Tak ada takut, orang tak ada takut. Nak takut mana? Sebab bukan laksana hukum Allah. Yang buat hukum Allah ni baru datang takut, sebab takwa. Kan? Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba qablikum la'allakum tattaqun. Hujung sekali ayat tu Allah sebut la'allakum tattaqun. Tujuan aku wajibkan kamu berpuasa, last kali ayat dia Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada aku. Sebab dengan puasa ni dia mendidik takut. Sebab siapa tahu kalau kita curi-curi minum, betul tak? Dia ambil wuduk, buat komor-komor, kan? Yang pertama keluar air, ambil lagi, dia kata sunat 3 kali, keluar yang kedua, yang ketiga senyap terus. Tak keluar, masuk dalam. Dah lama tahu, orang lain tak tahu, melainkan dalam hatinya ada rasa takut pada Allah, dia takkan buat. Suatu puasa Allah kata mengajar diri takwa, takut pada Allah. Tu yang paling mustahak, takut. Hari ni orang dah tak takut. Nak takut apa? Tuhan pun dia tak kenal. Tuhan dia tak kenal. Kan tak? Orang tak takut lah. Macam kita kata kita baru masuk kampung orang, kita tak kenal ketua gangster dalam kampung tu, kan? Kita pun jalan, kadang-kadang ketua gangster ni dia tawaduk juga. Ada gangster yang jenis tawaduk. Dia tak tunjuk lagak dia lah, dia buat relax biasa je, kan? Tapi dia kepala besar sekali dalam tu. Anak-anak buah lebih-lebih sekali, pakai rantai lah. Bos dia relax macam orang biasa je. Buat hotel lama, steady je.
Kan? Tiba-tiba kita langgar bahu, gum kat dia. Kita kata, "Woi, buta, tak nampak langgar-langgar bahu orang." Oh, itu marah. Kawan kita tarik kita ke tepi cepat-cepat. Hang kenal tak tu siapa? Siapa dia? Ingat besar sangat dia. Besar sungguh dia kata. Nah, kawan tu lah ketua kampung, ketua gangster 3 kampung ni. 3 kampung ni, kalau dia jeling mata, kelang kabut terkencing terus orang. Hang boleh sound dia macam tu. Hang kena sepak dengan dia macam tu. Dulu ada orang, dia sepak mati terus, terkeluar gigi kata. Kadang orang ceritakan lebih-lebih. Dia ni, iyalah, awak hang tak cakap awal-awal, baru dia rasa takut. Sebab apa tadi dia berani sound? Sebab dia tak kenal. Bila dia kenal dah, oh ni kepala gangster ni, baru dia datang takut. Orang tak kenal Allah, dia tak nampak macam Allah ni siapa-siapa pun. Tapi bila kenal Allah, Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat apa saja atas dia. Allah boleh pecahkan kepala dia. Allah boleh macam-macam. Baru dia datang, uish, tak berani. Tak berani, jangan. Ini mana dia takut? Dia datang surau. Ini namanya perompak solehah namanya. Dia datang, dia pakai telekung. Laki, misai tebal ni. Tapi dia berlakon buat pakai telekung. Masuk tempat muslimat. Orang tengah semayang. Jadi orang pesan jangan letak duit kat belakang, nanti hilang. Habis letak mana? Tak depan, dia kata. Tak depan kawan tu. Kan? Dia pun datang di sebelah semayang. Dia buat berlakon semayang. Padahal dia lelaki, pakai telekung tak nampak lah. Tapi dia buatlah suara kepit dia. Kalau buat suara garau kantoi lah. Allahu Akbar. Sampailah rukuk, sampai sujud siap. Sujud, habis pada sujud angkat kepala. Makcik tu pun angkat. Allah, dia kata. Tak ada dah beg tangan depan. Punya kawan tadi tu sebelah dia ambil. Sungguh ni. Orang hantar video kat saya. Dia surau tu ada kamera CCTV. Nampak daripada luar lagi dia masuk, dia ambil telekung, dia pakai, dia ambil duit kawan. Tak takut, ni tengah semayang dalam masjid, dalam surau, tak takut. Orang dulu-dulu jahat-jahat pun, nakal-nakal pun, jom kita pergi curi. Tu surau ada. Jangan. Duit surau jangan curi. Oi, bala. Duit kawan tu tak apa. Duit orang lain dia ambil tak apa. Tapi main masjid surau dia kata, jangan. Jahat-jahat kita pun jangan kita rosakkan agama, dia kata ketua dia. Nak ketua perompak. Bagus kan ketua perompak ni, habis ngaji pondok. Ada mak. Jadi makna kata, sebab apa jadi macam tu? Sebab takut tu ada. Takut tu masih lagi ada. Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada aku dengan sebenar-benar takut. Sekurang-kurang biar dia takut. Ni takut dah semakin hilang. Macam mana nak bagi dia takut? Kena kenal, baru dia datang takut. Tak kenal nak takut macam mana? Orang tak kenal raja, tak kenal sultan. Sultan pula pakai baju biasa je masa tu, keluar pergi pasar ke apa, rakyat nak tengok rakyat. Macam tadi dia berlanggar gitu, orang tua tak nampak, buta mata, dia panggil orang tua je. Kan? Sultan tu kata better nak dia menghadap better di istana. Baru tahu. Baru ketahuan, sultan rupanya aku terlanggar tadi. Orang tak kenal. Bila kenal baru dia tahu, siapa ni, baru dia tahu pangkat besar mana ni. Kenal Allah baru tahu siapa Allah, siapa Tuhan. Dan nak kenal macam mana mengaji pun tidak. Ni isu kalimah Allah. Kita tak apa dah tuan-tuan. Kan? Kita ni mengaji dah. Insya-Allah lah. Kan? Pejam celik, pejam tak celik-celik, habis dah. Game over. Selesai dah bahagian kita. Kan? Masuk dalam tu dah. Kan? Selesai dah. Insya-Allah akidah kita pun betul, kita kenal Allah yang betul. Tapi anak cucu cicit kita macam mana? Keturunan kita macam mana? So dia nampak tulisan Allah di gereja. Tengok kat masjid pun ada Allah juga. Macam mana? Macam mana dia nak pandai beza? Ini Allah yang kita faham dalam agama Islam dan Allah yang dipaham oleh puak-puak Kristian. Ni dah diluluskan. Kalau tak dididik ilmu tauhid daripada awal, dari peringkat mula, daripada kanak-kanak, anak muda, macam mana dia nak kenal Tuhan dia? Hari ni kita duk sibuk nak anak kita kerja apa ni?
Lepas tu pesan guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, ini bukan lagi zaman kita nak fikir anak kita nak kerja apa, tapi kita kena fikir anak kita agama apa akan datang. Fitnah ni makin dahsyat. Lagi naik tahun, lagi kuat fitnah dia. Nabi khabar lama dah, 1400 tahun yang dulu. Kita dunia ni dah sangat hujung dah. Dah saat genting. Kita nak hampir pada kiamat dah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah sebut dalam Quran, hari kiamat tu semakin dekat kepada mereka, tapi mereka tetap lalai, sibuk seolah-olah macam kiamat tu lambat lagi. Mereka buat tak peduli aja. Jangan kita jadi sampai ghaflah macam yang disebut dalam ayat Quran tadi. Sampai buat tak kisah, macam biasa, tenang, tak ada apa. Keadaan agama kita sekarang ibaratnya seperti rumah kayu yang telah dimakan anai-anai. Daripada luar nampak elok je tiang dia, tapi dalam sudah berlubang. Begitulah agama kita. Daripada luar nampak macam tak ada apa-apa, relax, tenang, tapi dalam sudah banyak yang rosak. Tak rosak macam mana? Ilmunya tak ada, isi tak ada, tauhid tak ada, fiqh tak ada, tasawuf tak ada, semua habis tak erti. Ada satu masjid tu Tok Imam dia meninggal. Lepas tu nak baca khutbah Jumaat, tak ada orang nak boleh baca. Padahal ramai jemaah tu, seorang pun tak boleh. Lah kali terpaksa pinjam imam kampung sebelah. Sampai nak pinjam imam, bangkitlah siapa-siapa ni, gilah naik atas khutbah. Jabatan Agama dah keluarkan teks, tinggal baca je, bukan payah. Nampak? Tak payah kata nak baca khutbah, tahlil. Kebetulan Tok Imam sakit perut, sekali dengan Tok Bilal, tak datang dua-dua. Dan siapa nak baca tahlil? Lama punya tunggu bila Tok Imam nak datang ni. Tok Imam tak datang-datang, dia sakit perut, duduk dalam jamban. Lama-lama kata kita start je lah, kita mula je lah. Kalau tidak nanti lauk sejuk dah ni, kata lama dah ni nasi ni, sejuk lagi. Jadi seorang pun beranikan diri, kita mulalah, mula. Dia pun Fatihah baca. Tapi dia tak baca panjang-panjang, dia baca Fatihah sekali, suratul Ikhlas 3 kali. Jadiah dia kata. Cepat sikit makan, dia kata. Lepas tu terus tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 jam setengah tak habis lagi. Kawan tu lenguh dah, jap-jap tengok jam. Seorang siku dah ni, bila nak berhenti ni, dia kata. Lama ni. Sebabnya tak ada siapa berhenti nak berhentikan. Dia tak tahu macam ni nak stop. Mula dia pandai, stop tu tak tahu. Panjang, la ilaha illallah. Mula-mula rancak lagi, dah slow, bateri makin lemah, la ilaha illallah. Bila nak berhenti, mujur ada seorang, dia jenis kalau bersin kuat, acom ni bersin. Dengar-dengar terkejut, bersin dia berhenti terus semua. Masih baik dia tu bersin. Kalau dia tak bersin, rasa di 4 jam tu saja. Nak ceritanya sampai ke tahlil pun tak boleh nak buat ke? Pada buku kan ada, baca je lah. Nak ceritanya keadaan kita semakin jauh orang dengan ilmu. Zaman tok-tok kita, zaman ayah-ayah kita, imam walaupun tak ada senarai dalam adijatan kuasa ke apa, siapa-siapa boleh naik. Satu, orang tak gaduh dulu. Nak jadi imam satu, imam dua, tak gaduh sangat dulu. Sebab semua boleh, semua reti, siapa-siapa pun boleh, sebab ilmunya ada. Lah ni tak boleh dah. Tak datang tu imam, jenuh toleh ke belakang, siapa? Nampak ada orang janggut panjang sikit sampai ke pusat. Syekh. Nak kawan tu pun naik. Bukan sini, tempat lain. Sini semua boleh. Ada juga ni. Betul. Jadi maknanya sepatutnya kena semua boleh. Sebab kita orang lelaki. Kita ni inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Allah nak nanti kita jadi pemimpin. Sebab tu minta maaf cakap. Sebab tu kadang-kadang kenapa anak kita jadi rosak, bukan kita lah, orang lain. Anak orang tu jadi rosak, kadang-kadang punca ayah dia. Macam kami di sekolah kan, tahan-tahan budak. Budak tu kantoi sebab minum ketum. Bila kita siasat-siasat panggil mak ayah dia.
Panggil-panggil ayah dia datang, tengok ayah dia pun minum ketum. Macam mana nak cakap? Nak buat macam mana? Macam mana nak selesai masalah? Saya ingatkan sekolahnya, saya ada kawan dengan OCS balai. Dia berkata, betul Ustaz, macam tu lah Ustaz. Dia kata selama dia dah pencen dah. Selama dia berkhidmat sebagai ketua balai Ustaz, setiap kampung ni saya kenal seorang-seorang. Anak siapa main dadah, main apa, main heroin, main syabu. Kenal Ustaz. Kadang kita dah tangkap bawa dah. Nah, ayah dia datang sahun balik. Cik nampak anak saya seorang lah. Anak orang lain cik buat buta mata tak nampak. Pula dah. Ingatkan dia nak penampak anak dia. Dia sahun balik orang yang tugas tangkap tak. Akhirnya kadang-kadang dia kata, Ustaz, habis sebab itulah kadang-kadang Ustaz, anak buah saya malas nak buat kerja. Bila malas buat kerja, orang kata polis tak buat kerja. Nak buat kerja macam mana? Kita tangkap. Dia sahun kita balik, marah gitu gini. Nak pulaukan kita lah, apalah macam-macam. Jadi payah. Puncanya satu je. Bukan pasal undang-undang dunia. Ilmu agama. Ilmu agama tak ada. Itu je. Kalau orang ada ilmu agama, jahat-jahat dia pun dia akan boleh memikir. Kan? Dia akan mikir. Kalau dia mikir, kurang dia mikir, kalau kita jahat seorang lah, tak payah sampai libatkan orang. Kurang ada perasaan begitu. Nah, ini dah lah dia salah, nak salahkan orang. Ni. Sebab hati dah mula rosak. Inilah dia namanya fitnah akhir zaman. Sebab apa? Sebab dia tidak mempelajari ilmu yang memberi manfaat. Makna manfaat menambahkan takutmu pada Allah Ta'ala. Orang dah semakin tidak takut kepada Allah. Semakin tak takut. Kan? Ada satu tu lagi teruk. Ada CCTV ambil gambar kan, musim-musim PKP Covid ni. Kan? Dia masuk masjid tu, dia nak semayang agaknya, dia pun scan temperature. Dulu tak pakai yang tegak ni, dia yang picit dia ambil tekan tu, macam pistol tu. Dia pun tekan-tekan, lepas dia tekan dia masuk dalam poket. Sampai ke temperature tu pun dia nak curi. La ilaha illallah. Kenapa tak curi dengan buku-buku sekali, dengan My Sejahtera sekali, curi sekali. La ilaha illallah. Ni apa punya sikap ni? Nampak kat CCTV tu. La ilaha illallah. Tu macam-macam hal. Sebab apa inilah. Hari ni orang pergi ke masjid pun tak takut dengan Allah, apatah lagi yang tak pergi ke masjid. Tu nak ceritanya zaman kita sudah sangat bahaya. Jadi saya gambarkan ni supaya kita bersungguh-sungguh, supaya kita nampak benda ni besar, bukan benda yang kecil, bukan benda yang main-main. Sebab tu Nabi kata, gigit dengan gigi gerahammu bin nawajis. Nabi kata, gigit dengan gigi geraham. Kenapa Nabi masukkan geraham? Gigit sungguh ke? Tak. Nabi nak kias. Maksudnya ujian di akhir zaman terlampau kuat. Kalau kamu tak pegang betul-betul, kamu hanyut. Ibaratnya begini, kita ni sekarang saat akidah kita digoncang. Macam air yang dalam botol ni digoncang sekuat-kuatnya. Bila digoncang, mana yang di atas terkeluar. Goncang lagi, akan tinggal setengah. Goncang lagi, tinggal suku sikit aja yang akan tinggal. Begitulah akhir zaman. Tak percaya cakap saya, tengok. Kalau tak pegang ilmu agama ni betul-betul, sorang-sorang akan terkeluar. Tanpa kita sedar, kadang-kadang kita dah boleh terkeluar daripada Islam dengan sebab cakap saja. Memperlekehkan agama, memperlekehkan ulama, memperlekehkan undang-undang Allah. Dah terkeluar daripada Islam dah. Pergi haji lagi buat apa? Tak ada apa dah. Rosak habis. Ini ada dah orang cakap kalau nak makan sup tangan pergi Kelantan lah. Hina-hina hukum Allah. Buat main-main. Ni apa jadi cakap gitu. Ni sebab apa ni? Saat zaman kita zaman yang digoncang, maka kita kena ikat untuk selamatkan diri kita, iaitu dengan ilmu. Sebab tu saya cakap tadi, untuk selamatkan amal mesti ditambah dengan tali ilmu. Ilmulah yang nak selamatkan amal. Saya tekan sungguh-sungguh. Kita tak masuk lagi dia punya dalil, dia punya ayat. Nak bagi kefahaman yang jelas pada masyarakat betapa besar dan pentingnya ilmu agama yang selama ni kita buat lebih kurang sahaja. Buat lebih kurang. Akhirnya sekarang kita dapat lihat dah kesannya satu persatu. Tak pelik tuan-tuan, hari ni tahun 2021 seorang sudah berani cakap nak keluar Islam. Tak pelik nanti tahun 2022 2 orang. Tahun 2023 3 orang. Lama-lama esok dia akan jadi satu trend. Akan jadi selamba je nak keluar Islam ke apa. Jadi orang tak kisah dah.
Saya bagi satu contoh kenapa saya berani cakap itu. Sebab kita tengok dalam bab aurat. Dulu orang tua dulu tegas sangat anak-anak perempuan ni. Kan pakai baju lengan pendek marah mak ayah. Kan pakai seluar jin ketat-ketat marah. Lah ni mak pun pakai seluar jin ketat. Anak selamba tengok anak perempuan sekarang ni. Pergi kedai Speedmart, baju lengan pendek ni nampak lengan ni. Ni bukan aurat ke? Ayah kan main watik dekat surau. Subhanallah. Sampai nak cabut kopiah zikir. Dah anak ni bukan aurat dah, macam mana cerita? Macam mana nak masuk syurga? Sebab kita ni kena jaga perempuan. Kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kalau ayat tu terhenti di anfusakum je, selesai masalah kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu. Selesai dah, jaga diri kita dah lah. Kita tak payah peduli dah siapa-siapa dah. Tiba-tiba Allah sambung ayat tu, wa ahlikum nara, dan ahli kamu. Mana ahli? Orang yang duduk di bawah penguasaan kita. Kita sebagai seorang ayah, suami, bawah kita isteri dan anak-anak. Tu ahlikum kita. Kena jaga. Kan? Kadang-kadang pakai tudung dah, tapi tudungnya jenis jarang. Tengok anak-anak budak-budak perempuan kadang pergi sekolah pakai tudung warna putih kan. Sebab tu dulu ulama pernah isukan, kenapa pakaian budak sekolah berwarna putih? Kerana dia mendatangkan bahaya. Kadang-kadang boleh nampak dalam. Sebab tu kalau kita tengok orang mengaji sekolah-sekolah pondok biasanya pakai hitam. Kan? Supaya biar tertutup sikit, tak nampak. Ni kadang dia pakai tudung, nampak ni reben ikat rambut color pink atau color merah nampak kat luar. Dia pakai tudung dah, tapi sebab tudung tu kan macam look sinar, boleh nampak dalam. Nampak dalam tu dah macam mana kira, tak dikira buka aurat juga. Ni yang jadi akhirnya apa yang kita faham dengan agama kita? Sekadar buat saja tapi tidak faham makna dia. Orang kata kena pakai tudung, pakailah tudung, tapi tak faham apa makna tudung, apa tujuan bertudung. Tak faham. Orang kata semayang je. Apa makna semayang? Apa maqasid solat? Apa tujuan semayang? Akhirnya tujuan ni semakin hilang. Sebab apa hilang tujuan? Sebab tidak dengan ilmu. Maka ibadat bukan lagi kerana Allah, tapi ibadat jadi adat. Jadi adat kebiasaan saja. Orang pergi kita buatlah. Nanti orang kata apa pula kalau tak buat. Jadi gitu je lah. Jadi faham kita bermudah-mudah saja. Jadi kita akan sambung nanti. Ada pun kelebihan ilmu itu. Baru nak masuk. Patut muka lain macam 9 lebih dah. Terlajak. Kan? Apalah dah. Bola pun 90 minit kan. Jadi saya mohon maaf kalau anak muda bercakap panjang. Dia bukan apa, kita sayang masyarakat kita, umat kita. Kan? Kita sebab saya nampak kesan benda ni. Kalau kita bermain-main dalam urusan ni, habislah rosak. Anak orang Melayu kita, orang Islam kita ni, kita dalam saat bahaya dah ni. Sebab orang Kristian nak pakai dah nama Allah ni. Kan? Kat Indonesia dah jadi lama dah. Lepas tu jadi bercampur-campur agama. Kan? Hari ni kita diuji di tanah Melayu kita ni, di Malaysia. Sekarang ni pun orang Arab pun banyak yang tak tahu baca surah. Ada satu rancangan TV tu saya tengok, dia wawancara orang Arab ni, Arab betul, Arab tulen, bukan Arab celup, Arab tulen. Tanya dia, suruh baca suratul Ikhlas. Madza ikhlas? Dia tanya. Apa ikhlas? Dia tak tahu suratul Ikhlas, padahal surah pendek, tak boleh baca. Itu Arab. Kalau Arab pun tak boleh baca, dah Melayu. Arab ni ibarat contoh lah, sebab dia tempat mula-mula Islam sampai. Dan kalau macam tu jadi, dah tempat lain. Sebab tu perkara ni kita kena ambil berat sungguh. Kalau kita nak harap inisiatif daripada pihak kerajaan dan sebagainya, kadang-kadang lambat ataupun susah. Kita buat cara kita sendiri. Cari guru-guru agama, ajar anak-anak kita. Kalau kita boleh ajar sendiri, kita ajar sendiri. Kalau tak boleh, kita panggil mana-mana ataupun kita hantar sekolah khusus ke dan sebagainya. Tak ada masalah anak kita nak mengaji sains, matematik pun. Tapi yang salahnya bila agama tidak dididik.
Nanti memang budak tu jadi hebat, profesor, doktor dan sebagainya, tapi akhirnya dia gunakan keprofesoran dia tu, kedoktoran dia tu untuk lawan Islam balik. Habislah. Kan? Kan? Tadi ustaz kata nak berhenti macam sambung balik je. Dah sikit aja. Buah las. Baik, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekali lagi sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada masyarakat kita, supaya kembalilah kepada Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya. Dan kalau taklah kita sampai tahap jadi warak ataupun jadi alim, paling tidak jadi soleh pun jadilah. Jadi orang yang baik terhadap agama. Dan walaupun kita tak alim, kita tak warak, tapi tolong jaga agama kita, jaga keluarga kita untuk jaga agama. Siapa lagi nak jaga agama ni kalau bukan daripada kita? Dan kalau kita tak mula daripada sekarang, maka agama ni akan rosaklah di dalam tanah air kita. Dan jadi macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi tuan-tuan pakatlah membeli sambil menderma. Beli itu pun sebagai satu bentuk menjaga juga. Sebab apa? Sebab sekolah ni insya-Allah nak melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara ataupun seluruh dunia. Jadi hasil daripada bantuan tuan-tuan yang membeli dan sebagainya kami gunakan untuk meningkatkan tempat pengajian kami supaya dapat melahirkan guru-guru agama pada masa-masa akan datang. Sebab tok-tok guru kita, ulama-ulama kita semakin hari dah semakin sedikit. Ramai dah meninggal. Dan setiap yang meninggal tak dapat, anak muridnya tak akan dapat menjadi seperti dia. Kan? Jadi yang ni yang kita kena usahakan. Kalau tak boleh jadi macam tok guru dulu-dulu pun, paling tidak biarlah ada orang yang faham agama dan akan jaga agama untuk pertahankan agama ni. Jadi pakat-pakatlah bantu perjuangan sekolah tok guru kita, yakni Ustaz Siddiq Noh, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya minta maaf sekali lagi kalau terkasar bahasa dan mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.